Assalamualaikum, selamat pagi semua. Anda bersama dengan HH hari ini, Haziq Husni dan Hazrina. Ya, yang pastinya 1 jam ini kita nak bawakan pelbagai perkongsian menarik. Anda terus setia bersama kami. Pastinya kita nak bawakan pelbagai informasi yang menarik. Yang pastinya hari ini kita nak mulakan siaran sekejap saja lagi untuk kongsikan kisah inspirasi. Ini cerita kalau bab rindu, Haziq, memang tak tertanggung rasa. Sebab rindu 30 tahun. Rindu kepada ibu kandung dan pelbagai cabaran ranjau yang dihadapi sebelum dapat berjumpa kembali bersama ibunya. Orang kata soal hati. Wow. Soal hati ni, orang kata bila nak lembutkan hati yang dah keras, yang dah apa nama kalau bercinta tu Rina? Apa tu? Yang kalau kita dah bercinta apa? Tawar hati. Oh, tawar hati. Kita nak maniskan kembali hati tu, bagaimana caranya? Kita akan bersama dengan beliau kejap lagi. Saufi akan menceritakan, Cikgu Saufi sebenarnya. Akan menceritakan mengenai bagaimana hati boleh berubah dan bagaimana cara beliau mencari ibunya yang sekarang ni berada di Thailand. Okey, baik. Itu kisah inspirasi. Tapi hari ini juga kita nak berkongsi tentang status empangan air yang kita tahu ada 3 empangan air di Kedah. Jadi bagaimanakah mungkin status kapasiti air ketika ini? Bila sebut tentang empangan, tentang tasik ni semua kan, Haziq, kebiasaannya kita sedar ini memang selalu dihadapi oleh negara kita. Tetapi percaya ataupun tidak, ia merupakan satu isu global. Memandangkan dalam keadaan cuaca panas global ini, ia bukan sahaja terkesan di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia, di mana dikatakan lebih 25% penduduk dunia ni hidup di lembangan tasik dan 50% tasik air alami tren pengeringan dan menyebabkan hampir 2 bilion penduduk di seluruh dunia mengalami masalah air. Hari ini kita nak bawakan skop yang lebih khusus untuk kita lihat status kapasiti air di empangan di Kedah. Itu masalah air. Kan? Masalah internet, cuba tengok telefon anda sekarang ni, dia 4G ke 5G. Sebab hari ini kita akan bercerita mengenai 5G bersama dengan Yang Berhormat YB Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi dan Digital, untuk cerita lebih lanjut mengenai 5G. So itu antara yang menarik dengan MSI pada hari ini. Kejap-kejap, penatlah berdiri, duduk boleh? Okey, patutlah muka Rina tak senyum. Okey, duduk. Okey, cuba duduk. Senyum tak? Senyum tak? Selesa. Dah senyum? Nampak tak Rina senyum? Nasib baik Rina tak lupa cara senyum macam orang Jepun. Ada ya orang lupa senyum? Orang Jepun, bulan Mac hari tu baru dia buat free face mask. Maksudnya dah tak ada pakai face mask. Bebas pelitup muka. So, diorang sampai hire orang untuk mengajar cara senyum. Hai, dia lupa peliknya. Mungkin kerana tempoh pandemik selama 3 tahun di Jepun itu membuatkan ramai dalam kalangan rakyat mereka dah tak tahu bagaimana cara untuk mengekspresi riak wajah mereka. Nak senyum, nak gembira. Dah tak tahu sampai kena upah pakar pula. Tetapi sebenarnya melalui pakar senyum yang dilantik oleh mereka ini, ada teknik yang paling mudah sebenarnya untuk ajar penduduk Jepun ini. Cara senyum? Okay, cara senyum. Macam mana? Ada straw, gigit straw tu, tunjukkan gigi anda, senyuman pun akan terukir. Okey, macam ni lah. Okey, macam ni lah. Apa kata kita tunjukkan rakyat Malaysia ni tak lupa cara senyum. Tak Lepas lupa. COVID-19 tak pernah lupa. Apa kata anda sharekan selfie anda dekat Facebook MSI TV3, dekat ruang komen live kita ni. Share. Kita nak tunjukkan kepada satu Malaysia yang rakyat Malaysia ni tak lupa senyum. Senyuman yang ikhlas, senyuman yang manis, senyuman yang ceria. Sekejap lagi kami akan paparkan senyuman anda di penghujung siaran. Jadi sekarang ni, cuba anda kongsikan kepada kami cara anda senyum pagi ini. Yes, okey. Okey, dah senyum. Alright, jom kita pergi ke Haziq senyum. Mula manisnya. Okey, gigit straw. Okey, so itu adalah cerita senyum. Tapi ini cerita mengenai kerinduan. Selepas lebih 28 tahun, Saufi Marwan Muhammad Hariri bertemu semula dengan ibu kandungnya, Jehan Atsani, dalam satu pertemuan di Satun, Thailand. Dan baru-baru ini mereka bersatu semula dan dia ada memuat naik video pertemuan tu di TikTok. Jadi jom kita saksikan video ini. Silakan. Baru-baru ini,
tertular sebuah video yang menyentuh hati ramai mengenai detik pertemuan seorang anak lelaki dan ibu setelah sekian lama terpisah dikongsi di media sosial. Saufi Marwan Muhammad Hariri, 32 tahun, dapat bertemu kembali dengan ibu kandungnya, Jihan Atsani, 55 tahun, selepas terpisah selama 28 tahun. Pertemuan merentas negara antara Malaysia dan Thailand bagi melepaskan kerinduan yang lama terpendam. Detik pertemuan di Satun, Thailand pada 1 Mei lalu, tarikh keramat yang diingati apabila Saufi dapat bersua muka bersama ibu kandung tercinta. Air dicincang tidak akan putus. Itulah yang dapat menggambarkan kisah hubungan antara anak dan ibu walaupun berbeza negara. Ya, itulah dia kisah Saufi Marwan Muhammad Hariri yang kalau kita tengok tular di TikTok dan beliau, video tu membuatkan kita tersentuh hati apabila beliau dapat berjumpa dengan ibunya kembali. Kita kalau tak jumpa dengan ibu kita sebulan pun, kita dah rindu. Betul. Ini ibu kandungnya tak jumpa 28 tahun, Nina. Pastinya mendalam rindu tersebut. Tapi kita nak tahu juga apa yang membuatkan Cikgu Saufi mengambil masa yang terlalu lama untuk mencari ibu. Adakah sebenarnya rajuk di hati itu membuatkan tempoh masa itu berpanjangan? Dan apa yang menyentuh kembali hatinya untuk mencari semula ibu kandung? Hari ini bertuahnya kita jauh datang dari Kok Diang. Satu family ada datang tu. Terima kasih sebab sudi bersama kami di MSH hari ini. Kita ada Cikgu Saufi. Ada isterinya Puan Najla Zakaria. Anaknya Safia dan juga Sakif. Semua satu family ada hari ni. Tapi kita tak dapat nak bawa ibunya datang sama-sama lah ya. Masih berada di Satun. Ada Satun. Okey, ni cerita 28 tahun yang lalu. Masa tu masih lagi berusia 4 tahun. Cikgu, apa yang mungkin membuatkan hati cikgu waktu tu tahu berpisah jauh dengan ibu kandung dan waktu dan ketika itu mungkin dah lepas belajar semua tidak ada mungkin cara untuk mencari ibu. Apa yang membuatkan situasi itu berlaku ketika itu? Situasi nak cari balik. Dia start bila 2 tahun lepas saya punya ayah meninggal. Okay, waktu tu seminggu sebelum Hari Raya lah. So Raya tahun tu saya rasa sangat kosong. Ayah dah tak ada. Ayah tak ada, mak pun tak ada. So rasa kosong lah. Waktu tu dah rasa terdetik nak cari tapi dia punya ada perasaan marah tau. Merajuk? Merajuk sikit lah, marah sebab kita ditinggalkan terlalu lama lah. Merajuk dan membuatkan keras hati, tak nak cari. Macam dia mana? Berbelah bagi ya? Dia di sudut lain dia terlalu rindu tau. Nak ada mak. Tapi satu side lagi dia macam... Ego tu kuat sangat. Sampai 2022, awal Ramadan yang tu, wife saya tanya, tahun ni tak mau cari mak kah? Okey, dia tanya saja. Dia tanya. Kotlah nak beraya dengan mak. Lepas tu dia pun kata, teringin nak beraya dengan mentua. Bila dia kata tu, saya masih kosong tau. Saya masih fikir lagi sampai satu detik tu saya rasa okey, jom kita cari. Apa point tu? Nekat. Apa yang membuatkan dia berubah tiba-tiba tu? Tak tahu, dia macam tiba-tiba bila wife saya tegur tu dia jadi nekat dah, hati tu jadi lembut. Masa okey, time tu memang saya betul-betul nekat, ikhlas nak cari. Saya tak fikirlah apa yang terjadi sebelum ni, saya tak mau ambil tahu apa masalah tu. Lepas ni saya nak jumpa mak, saya nak tahu kebenarannya. Okey, punca kepada perubahan itu adalah isteri. Puan Najla. Yang orang kata memujuk Cikgu Saufi. Jadi mungkin Najla boleh ceritakan momen tersebut, momen pujukan tu. Apa yang Najla cakapkan sampai dia berubah hati? Waktu selepas ayah meninggal, start pada tu husband dia macam selalu sebutlah rindu mak. Tapi nak pergi cari tu dia macam masih berbelah bagi. Sampailah bila dah meninggal tu dia rasa kosong semua tu. Dia pun cakaplah jomlah cari mak kan. Daripada duk tunggu mak tu mungkin cari kita tapi tak jumpa ke macam mana kita tak tahu. So start dia tu dia pun okey, cubalah cari walaupun macam peluang tu tipis lah sebab kita nak cari sebelah Satun sana kan. Kita pun tak ada maklumat langsung. Waktu nak mencari tu, bagaimana agaknya Cikgu Saufi dan juga Puan Najla tahu yang ibu sebenarnya tinggal di Satun, Thailand?
Okey, waktu ibu tinggal kat satu tu tahu sebab tu ada abang. Memang tahu dah kecil sikit lah pencarian tu. Tak tahu gambar tak ada. Kampung tak tahu. Cuma saya kat situ, saya ada surat panak saya ada tulis nama mak dengan nombor pasport tau. Okey. Saya tanya saudara mara saya pun, mereka tak tahu. So, saya buat keputusan, post kat Facebook lah. Okey. Post kat Facebook, detail mak apa semua. Dengan kuasa Tuhan kata, dalam masa 3 hari. 3 hari? 3 hari kebetulan ada akak nama akak Natrah. Dia tak friend Facebook dengan saya pun. Tapi mungkin orang kongsi-kongsi kan. Dah viral. Dia PM saya. Dia cakap, adik, kau kenal ni mak adik satu kampung. Allah. Mudahnya jalan. Dalam masa 3 hari itu saya cakap, Allah. 28 tahun tak jumpa tapi dalam masa 3 hari terdetik hari tu jumpa. Benar tak Sophie mungkin rasa terkilan kan bila tengok lepas 28 tahun sebenarnya pencarian tu sebenarnya mudah saja. Rasa terkilan tak sebab tak cuba dari awal? Sangat bila saya jumpa mak saya tu saya lagi terkilan sebab bila jumpa tu kita tahu kisah betul tau. Kebenaran tu kita tahu. Lepas tu kat situ saya rasa menyesal lah. 28 tahun saya sia-siakan saya punya hidup. Sebab ego saya. Mungkin juga kerana cerita yang di pihak keluarga ayah pun orang kata membuatkan hati Cikgu Sophie sendiri menjadi orang kata rajuk tu berpanjangan kan. Puan Najla, bila dipertemukan dengan ibu mertua waktu ketika itu bagaimana perasaan? Sebab kali pertama bertentang mata. Kalau boleh tahu berapa tahun dah kahwin? 6 tahun dan dapat bertemu tahun lepas. Bagaimana rasa? Perasaan tu rasa bersyukur sangat-sangat sebab kita tak tahu keadaan mak tu masih hidup ataupun dah tak ada kan. Bila dah tahu dah jumpa dan masih hidup, rasa bersyukur sangat. Rasa dekat husband dia betul-betul rindu mak dia waktu tu. Bagaimana reaksi Cikgu Sophie sendiri? Puan Najla tengok macam mana bila kali pertama jumpa dengan ibu sendiri? Dia sebab lah. Terlalu rindu mak dia. Terlalu sebab. Saya 28 tahun. 28 tahun masa yang sangat panjang. Daripada kecil kan. Mungkin Cikgu Sophie tak dapat nak mendapat pelayan ibu kandung sendiri tapi akhirnya selepas 28 tahun alhamdulillah dipertemukan. Tapi apa ayat pertama yang Cikgu Sophie katakan kepada ibu apabila berjumpa? Awal kalau dalam video kereta tu saya tak sempat turun kereta lagi, mak saya dah peluk saya tahu. Time tu memang ayat pertama saya minta maaf mak. Saya minta maaf sebab lambat cari mak kata. Lepas tu dengan saya tengok kehidupan mak kat sana pun sangat susah. Adakah mak sudah berkeluarga baru? Keluarga baru ada 2 orang anak lagi dengan suami lain. Tapi itu pun dah bercerai juga. Cikgu Sophie berapa adik-beradik? Kalau dengan ayah yang sama tu 2. Okey. Kalau dengan ayah lain 5 semua. Campur lah. Campur semua 5 adik-beradik. Ya Allah, tu ni ada videonya kita tengok dapat peluk kali pertama selepas 28 tahun. Mungkin inilah baru rasa. Baru Sophie rasa. Yalah 4 tahun. Masa 4 tahun mungkin memang tak tahulah apa perasaannya. Tapi selepas 28 tahun tu Sophie. Ya Allah, pelukan tu. Benda yang saya impikanlah selama ni. Selama 28 tahun saya impikan tapi saya nafikan dengan saya punya ego. Raya tahun ni adakah dapat beraya bersama dengan ibu atau bagaimana? Dapat. Alhamdulillah saya masih dapat, cuma saya nak bawa mak main duduk sini tu susahlah. Dia boleh main sekejap balik sebab mak pun nak kena jaga cucu-cucu dia kat sana. So saya akan selalu baliklah sana. Dapatlah kenal keluarga mak di sebelah sana. Dapat. Alhamdulillah. Jadi bertemu sewaktu bulan Ramadan ini. Sehari sebelum hari raya. Sebelum hari raya. Ini adalah orang kata keajaiban dalam bulan Ramadan. Betul. Rezeki dapat berjumpa. Jadi Najla sendiri pun dah dapat bertemu dengan ibu mertua. Ya, jadi selama ini tidak mendapat, orang kata, ya, selalu orang nak momen-momen bersama ibu mertua. Jadi sekarang ini adakah usaha untuk mengekalkan hubungan ini dan bawa mak tu datang Malaysia telah dijalankan? Dah bawa dah mak. Seminggu bawa tinggal mak kat Malaysia, kat rumah. Ya. So masa seronok lah sebab boleh belajar masakan Siam. Ke mana tu? Memandangkan ibu tinggal di satu Thailand, jadi adakah ibu boleh berbahasa Melayu atau bagaimana? Ibu memang
dia memang daripada dulu dia memang bekerja kat sini. Dia kerja kat Malaysia. So memang dia memang boleh bercakap bahasa ni lah, bahasa Melayu macam kita. Lepas tu memang senang lah kita nak berkomunikasi. Sebab dia boleh bercakap bahasa Melayu kan. Mak masak. Dah. Masak tom yum. Saya selalu balik ke sana pun memang mak akan masak lah. Berapa kerap balik ni, cikgu? Paling lama sebulan sekali, 2 kali saya akan balik lah. Sebulan 2 kali macam tu lah akan balik ke kampung. Yalah. Kan? Jadi anak-anak pun dah kenal lah dengan nenek dia kan. Ya. Okey. Apa harapan mungkin cikgu lah. Ini pertemuan yang paling bermakna dalam hidup cikgu kan. Jadi apa agaknya harapan ataupun perancangan cikgu di masa depan supaya orang kata hubungan kekeluargaan tu masih lagi utuh kukuh walaupun ibu berjauhan ada di satu ni. Saya punya harapan satu lah, memang saya nak bawa mak balik tinggal dengan saya. Cuma lah ni sebab ada masalah kekangan, mak nak jaga cucu dia apa semua kan. Sebab tu saya tak boleh balik lagi. So kalau kita ada rezeki lebih, memang saya akan cuba bantu mereka kat sana lah. Ya. Dan apa juga yang cikgu boleh katakan kepada mereka yang juga mungkin sedang menghadapi situasi yang sama dengan cikgu, Rajuk yang tak dapat berpanjangan. berjumpa, rajuk berpanjangan, tak nak berjumpa keluarga disebabkan mungkinlah ego, rasa macam sedih kan, rasa macam terkecil hati dengan keluarga. Apa yang mungkin cikgu boleh katakan pada mereka? Okey, satu lah saya boleh katakan. Okey, kalau kita ada terasa hati dendam ke apa dengan ibu kita, dengan ayah kita, kalau boleh kita buanglah sebab itu ibu kita. Ya. Kita cuba buang ego kita. Ya. Ibu kita tu keredaan kita, syurga kita. Memang kita akan rasa lain. Bila kita dapat jumpa ibu kita, kita dapat buang ego kita. Kebahagiaan tu, ketenangan hidup tu memang berbeza. Perasaan yang berbeza. Perasaan yang sangat berbeza. Saya boleh rasakan benda tu. InsyaAllah kami doakan agar hubungan ini berpanjangan dan tahniah kerana dapat kembali rasa nikmat kasih sayang seorang ibu walaupun berjauhan. Tapi Haziq, dua kali sebulan pastinya dapat menjenguk dan Walaupun merasa jauh, nikmat. walaupun jauh kan. Ada yang dekat pun tak balik jumpa mak. Kan, baliklah untuk jumpa dengan ibu bapa kita. Saya boleh balik sekarang? Tak, sabar. Yang ni jauh. Sungai Petani jauh. Yalah, sebab dah rindu kan. Jadi itulah dia kisah Cikgu Saufi Marwan Muhammad Hariri yang kita boleh jadikan pengajaran. Dan terima kasih. Terima kasih Sudi cikgu. datang. Terima kasih Puan Najla. Terima kasih cikgu. Ya, kirim salam kepada mak. InsyaAllah. Ya, InsyaAllah. Alright, jadi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita nak cerita mengenai status air empangan di Kedah. Semuanya di MHI pagi ini. Masih lagi bersama kami di MHI pagi ini. Apa kata kita tinjau dulu keadaan cuaca pagi ini. Kalau kita lihat di Air Keruh, hujan pagi tadi, Kuala Terengganu cuaca cerah. Namun kalau dilihat dari segi suhunya 31 darjah Celsius, bayan lepas 32 darjah Celsius. Dan kalau kita nak cari utara sekejap, Utara ni halus tak? Hujan pagi tadi, tapi tengok suhu dia 32 darjah Celsius. Mungkin kering lah juga kan. Kita tengok di Ipoh juga cerah. Di Kangar. Di Kangar, mana Kangar? Kita cari Kangar. Mana Kangar? Dah pusing 2 kali dah ni tak jumpa lah Kangar ni. Ni Kangar. Kangar juga suhunya 33 darjah Celsius. Juga ni pagi tau. Kita belum tengok lagi bagaimana tengah hari dan petang. Saya pernah masuk kereta tu sampai 37. Panas kan? 38 panas dia tu. Jadi berhati-hati, minum air untuk sentiasa hidrat dan juga untuk kita dapatkan liquid dalam badan kan. Supaya tak ada stroke haba lah yang berlaku. Jadi, untuk disebabkan cuaca ini juga, kita nak bercerita mengenai status empangan air di Kedah di mana disebabkan musim panas yang berlaku ni, status air dekat empangan utama di Kedah terutamanya di utara memberi kesan kepada petani dan pesawah yang berada di sana. Dan MADA yang mengurus dan mengendalikan 3 buah empangan ni, 3 empangan di Empangan Pedu, Muda dan Ahning. Jadi kita nak tahu status terkini air di empangan tersebut. Jadi kita bersama dengan Timbalan Pengurus Besar Teknikal Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA iaitu Tuan Nikun Nikman. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan? Baik, alhamdulillah sihat. Okey. Kita tahu keadaan cuaca ketika ini dengan panas yang melampau ini pastinya turut memberi kesan kepada situasi empangan air terutamanya yang berada di Kedah. Mungkin Tuan juga boleh kongsikan kepada kami dari segi status kapasiti air ketika ini di 3 empangan tersebut Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum.
dan salam sejahtera. Terima kasih MSI. Ya. Di MADA kita ada 3 buah empangan lah yang diuruskan oleh pihak MADA, iaitu empangan muda, pedu dan ahni. MADA merupakan salah kawasan penanaman padi yang terbesar di Malaysia lah. Kita mengeluarkan 40% daripada keperluan beras Malaysia. Sehingga 21 Mei, cakungan di empangan pedu, empangan utama kita adalah sebanyak 67.83%. Empangan muda 48.6% dan empangan ahli 95.85%. Jadi peratusan ini kalau kita bandingkan dengan rekod 20 tahun adalah masih tinggi lah. Masih tinggi daripada rekod yang terendah yang MADA ada lah. Jadi keadaan sekarang ni bagi kawasan di utara ni, cakungan di empangan untuk penanaman padi, kita boleh membekalkan air untuk penanaman padi. Okey, update dan terkini masih lagi okey lah ya, Tuan? Masih okey lagi. Masih okey. Okey, jadi tapi Tuan, dengan keadaan cuaca panas yang berterusan ni, adakah perkara ini akan memberi kesan dan juga menjejaskan petani dan juga pesawah yang ada di sana? Ya, sekiranya sebab kita dapat maklumat daripada Jabatan Meteorologi kata kebangkilan El Nino akan berlaku dengan peratus kebangkilan yang ialah di sekitar 62% yang mana El Nino akan berlaku hujung Mei hingga September. Jadi sekiranya El Nino berlaku, dia akan memberi kesan kepada status bekalan air dan aktiviti penanaman padi di MADA lah. Walau bagaimanapun MADA telah mengenal pastilah langkah-langkah untuk kita ambil agar meminimalkan sekiranya ada kesan yang akan berlaku lah. Baik, Tuan, kita juga ingin mengetahui apa agaknya langkah-langkah yang dimasukkan oleh Tuan itu dari segi langkah-langkah kontingensinya bagi menangani isu ini, Tuan. Okey, kita di MADA ni kita ada 100,000 hektar untuk kawasan penanaman padi. Selain pada air untuk bekalan air padi, kita juga membekalkan air minuman untuk Kedah Utara dan Perlis Selatan. Jadi antara langkah-langkah yang kita kena pastikan ni ialah kiranya cuaca kering ini berterusan. Kita akan jalankan stesen pam guna semula yang terdapat di kawasan MADA. Berarti air yang petani sudah pakai, kita tak akan buang ke laut. Kita akan pam balik masuk ke dalam sistem MADA lah. Jadi kita ada 17 buah stesen pam guna semula lah yang kita akan gunakan. Kita takkan bazirkan air, kita takkan lepas air itu ke laut, kita akan guna balik air itu untuk kegunaan yang lain lah. Di samping itu kita juga akan menggerakkan pam-pam gerak lah ke kawasan yang sawah-sawah yang mempunyai tanah yang tinggi, dan kita juga akan memastikanlah peladang mengikut jadual-jadual penanaman padi yang telah kita tetapkan di samping menjimatkan penggunaan air. Baik. Dan untuk makluman MXI juga, semua kita juga biasa menjalankan pemberian awan. Pada tahun 2020, kita dengan kerjasama NADMA dan Meteorologi telah menjalankan pemberian awan di kawasan MADA. Ya, jadi tahun ini masih lagi belum merancang untuk buat pemberian awan lah? Setakat kapasiti sepanjang ni pihak MADA masih lagi belum merancang sebab cakungan masih lagi di paras selesa lah. Baik. Okey, jadi Tuan, terima kasih di atas update terkini apa yang berlaku untuk status empangan air di Kedah ni. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Tuan Irnikun Nikman, Timbalan Pengurus Besar Teknikal Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu cerita pasal empangan di Kedah. Ada satu empangan ni disebabkan cuaca panas, air menyusut, jalan yang lama muncul kembali. Inilah yang dikatakan sejarah dahulunya. Kalau kita lihat di Perlis, empangan Tasik Timah Tasuh ini memang cukup orang kata menjadi satu sejarah yang hebatlah apabila ianya merupakan satu tasik, dulu perkampungan. Dan kemudian tenggelam membentuk tasik buatan. Tetapi kerana cuaca panas yang melampau ini, terbentuk jalan di empangan tersebut. Kita nak saksikan tentang kisah ini. Ya, kisah empangan Tasik Timah Tasuh di Perlis. Jom kita saksikan. Silakan. Fenomena cuaca panas ketika ini mengakibatkan paras air di empangan Timah Tasuh di Perlis menyusut. Ini menyebabkan jalan dan penempatan penduduk yang tenggelam kira-kira 30 tahun lalu timbul. Tinjauan mendapati jalan lama sepanjang 1 km itu muncul di tengah-tengah tasik sehingga menarik perhatian orang ramai.
Penduduk tempatan Muhammad Fazli Osman, 38 tahun berkata, dia terkejut melihatnya kerana dahulu jalan ini pernah menjadi laluan utama penduduk kampung. Menurut juruteknik di sebuah syarikat, pembinaan empangan menenggelamkan penempatan lama seperti masjid, rumah, sekolah dan tanah perkuburan. Katanya, ada lebih 400 penduduk yang tinggal di 5 buah kampung di sini dan kesemua penduduk dipindahkan ke penempatan baharu iaitu di Felkra, Lubuk Sireh. Kawasan ni memang kawasan kampung ni, jalan kampung. Kalau turis sana boleh pergi PLKM dan boleh turis ke yang pulau kan. Boleh ke tanah lah. Tapi bila dah buat empangan ni tenggelam waktu buat tu pun saya pun tak kecil lagi ke. Tapi nyata belah sini memang kampung lah. Penduduk asal, Mastura Mustafa, 47 tahun berkata, fenomena sama pernah dilihat berlaku pada tahun 2016. Namun tidak seperti kali ini sehingga nampak jalan dan tiang rumah lama. Dia tidak melepaskan peluang datang melihat tapak rumah yang lebih 30 tahun ditinggalkan. Selain itu, disebabkan air surut, dia dan suami Muhammad Fazli Mat Saad, 54 tahun, turut mengambil peluang untuk memancing dan menjala ikan di kawasan yang kaya dengan pelbagai jenis ikan sungai. Tahun ni yang surut, kira nampak lah kan, nampak tebing tanah. Macam ni nampak macam nampak ketara lah kan. Tidak selalunya cik duk main dengan pak cik ni. Dia kira ayak banyak ni macam ni, kawasan ni ayak banyak. Tapi lah tengok dia. Tinggal tanah ni kan, macam ni kan. Tanah saja. Tahun ni kan teruk jugalah. Keadaan musim rezeki macam tu lah. Ikan talapia, ikan puyuh sebab benua. Macam tu lah. Ikan ni dia masa tengah hari kalau musim timur ni, dia bila petang dia dalam pukul 7 tu dia mai ke tepi lah. Dia masuk pinggir ni lah. Sebelah yang tepi-tepi ni lah. Kawasan tersebut kini menjadi tumpuan orang ramai untuk melihat sendiri jalan lama yang masih dalam keadaan baik. Mereka mengambil kesempatan untuk berjalan dan merakamkan gambar dengan panorama yang indah. Bagi Muhammad Ajmal Azlan Shah, 29 tahun, mengakui teruja dengan fenomena berkenaan kerana jarang berlaku. Kita terkejut juga sebab mereka pun pernah tunjuk lagi kemarau daripada ni kan. Jadi bila kita tahu kata kemarau, memang baru-baru ni kita pun saja lalu. Dia tengok nampak jalan kita tak pernah tengok sebelum ni. Sebelum ni memang hapus lah. Kita duduk main-main sini pun takat sana sebelum kereta putih takat situ boleh. Tu yang buat bini main terus rendah-rendah ni. Saja main redah lah, main orang kata. Saja main redah. Main tengok. Main tengok sebab kita pun tak pernah tengok ni first time lah. Pembinaan empangan Timah Taso menelan belanja 77 juta ringgit Malaysia bermula pada tahun 1987 dan siap sepenuhnya pada 1992. Empangan ini dibina di bawah peruntukan Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu Malaysia IADP bagi bekalan air domestik atau perindustrian termasuk memenuhi keperluan pengairan 2,466 hektar tanah sawah penanaman padi 2 kali setahun di kawasan utara dan tengah Perlis. Kawasan berkeluasan 20 km persegi tersebut mampu menampung air sebanyak 40 juta meter padu dan berfungsi sebagai sumber bekalan air domestik, pertanian serta kawalan banjir. Bagi Muhammad Irfan Rahmat, 25 tahun, kawasan ini mempunyai pemandangan yang cantik dan indah. Menurutnya, setiap kejadian ada baik dan buruknya. Disebabkan tempoh penyusutan air, kawasan ini menjadi tarikan pelancong dari luar untuk datang ke sini. Jadi tarikan, so sebab before this orang tak tahu pun yang macam ada tempat perkampungan sebelum ni kan. So maybe betul lah. Boleh jadi tarikan pelancong lah. Betul. Sunset lah. Sunset tu macam view sekarang ni. Cantik lah. Lepas tu nature, kalau sebelum ni area ni sunyi je lah. Macam tak ada orang kan. Sebab dia fokus more on that side. So saya rasa tempat ni untuk tenang lah macam tu.
Menurut kenyataan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangkakan cuaca panas berlaku dari pertengahan Mei sehingga September disebabkan monsun barat daya. Oleh itu, orang ramai disarankan agar tidak membazir menggunakan air dan elakkan pembakaran terbuka bagi mengurangkan kesan jerebu sepanjang tempoh ini. Ya, kembali bersama MSI dan anda sedang menonton kami stream di Facebook Live MSI TV3. Cuba cek dekat atas line tu. 4G ke 5G? Saja tengok kan. Bila laju je stream ni, lancar je kan. Mungkin anda menggunakan rangkaian 5G. Baik, ini yang kita nak bawakan hari ini di Malaysia hari ini. Menyentuh tentang rangkaian 5G ini dianggap sebagai satu agenda yang sangat penting dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju di Asia Tenggara. Namun kita melihat apakah mungkin manfaat dari segi capaian 5G ini, bagaimanakah agaknya dalam usaha untuk kita membangunkan infrastruktur teknologi ini, adakah Malaysia sudah bersedia? Kita tanya sendiri dengan Yang Berhormat Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi dan Digital. Assalamualaikum, YB. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Dah habis dah? Habis raya. YB pun baru je pulang dari Sarawak. Ya, betul. Kita pergi tengok internet, masalah internet dekat Sarawak. Kalau kita tengok sekarang ni capaian ataupun pelaksanaan rangkaian 5G ni, secara keseluruhan dah sampai hampir 60%. Tapi dekat Sarawak ni masih dalam 35-36%. Jadi saya pergi tengok dulu macam mana keadaan. Kan, jadi baru baliklah. Nak cepatkan sikit. Okey, tapi bercakap mengenai 5G ni, YB. 5G dan 4G adalah satu benda yang berbeza. Dan mungkin YB boleh ceritakan perbezaan perkhidmatan 5G dan juga 4G ni yang dinikmati oleh pengguna-pengguna rakyat Malaysia sekarang. Kita tengah sedap 4G dan nak beralih ke 5G. Mungkin ramai dalam kalangan pengguna tu rasa was-was sikit. Apa beza dia tu? Dia sebenarnya 5G ni yang paling mendapat manfaat. Yang dia adalah penghantaran data yang laju. Jadi dia paling memanfaatkan bila ada sistem-sistem yang nak berkomunikasi antara mesin, antara peralatan dan contohnya kilang-kilang ataupun pelabuhan-pelabuhan, antara kapal yang nak masuk, kontena yang nak diangkat, ataupun kalau kita tengok pengurusan trafik bandaraya besar macam Kuala Lumpur, itu akan dapat manfaat daripada kelajuan daripada 5G. Untuk kita rakyat biasa, rakyat marahan ni, 5G ni dia memang kita akan menikmati. Contohlah bila kita nak tonton Malaysia hari ini online ya, dia lajulah, dia tak ada buffering ke, dia tak ada masalah macam itulah, insya-Allah. Ataupun kita nak download teks buku sekolah contohnya kan. Jadi laju, cepat. Tapi manfaat yang paling memberi kesan positif kepada ekonomi negara ialah bagi perindustrian, bagi perusahaan, itu kita nampak yang paling memanfaatkan. Jadi apa beza 4G dengan 5G? 5G ni lagi laju. 4G apa yang kita ada sekarang lah. Laju juga. Dulu kita ada 1G, 2G, 3G, tapi 1, 2, 3 ni kita dah tutup. Sekarang ni ada 4G dengan 5G. So itu yang sambil kita nak lengkapkan 5G di seluruh negara, semua rakyat Malaysia ni kita masih guna 4G. Cuma ada setengah tempat 4G belum lengkap lagi. Macam negeri Sarawak. Jadi saya pergi tengok dulu mana menara yang nak kena dipasangkan. Dipanggil, kalau kawan-kawan dekat Sarawak kata kuali itulah. Kuali tu mana menara. So saya berseluruh lah, saya kata kalau nak internet berkualiti, menara mesti ada kuali. Mesti ada kuali. Tapi itulah YB pergi untuk melengkapkan kuali itulah. Nak tengok. Mana ada. Jadi alhamdulillah kita dah bincang. Ada beberapa perkara dengan pihak kerajaan negeri, dengan telco-telco. InsyaAllah menjelang bulan Jun, kita akan ada penyelesaian yang boleh segera melengkapkan menara-menara yang tak ada kuali ni. Inilah menaranya ya? Yes. Itu tak ada kuali? Ni. Semalam kita pergi ke disebut kampung, tapi ni mungkin yalah semalam dekat kampung Trombol, dekat Pantai Damai. Tapi basically menara-menara dia macam ni. Dan kadang-kadang bila kita lalu dekat highway ke mana, kita tengok menara tu ada banyak
peralatan kan. Tapi bila saya pergi ke negeri Sarawak, saya pergi tengok kan, dan aduan yang ramai ahli parlimen, ramai wakil rakyat mengadu pada saya. YB, menara ada tapi tak ada internet, tak ada kuali. So masalah dia masalah komersial ya. Jadi telco ni sebelum ni dia rasa nak masuk tak masuk, ekonomi tak ekonomi. Jadi saya kata ekonomi letak ke tepi, selesaikan masalah rakyat dulu. That's the thing. Kalau kita lihat sebenarnya 5G ini mula diperkenalkan secara komersialnya pada tahun 2019 di US, di UK, Jepun, Turki dan sebagainya. Dan kita ketika ini, kata YB tadi, capaiannya hampir 60%. Kita mengamalkan model pelaksanaan SWN ataupun Single Wholesale Network dan kabarnya bakal beralih kepada dui rangkaian 5G. Bagaimana sebenarnya perubahan peralihan ini? Dia di pihak kerajaan kita lihat dengan satu entiti yang namanya Digital Nasional Berhad. Dia telah ditugaskan, dia sebuah syarikat kerajaan yang telah ditugaskan untuk melaksanakan rangkaian 5G. Cuma ada beberapa pihak yang merasakan kalau hanya satu entiti sahaja yang mempunyai rangkaian 5G ini, maka dia akan berbentuk monopoli. Maka untuk mengubah sedikit model tersebut, untuk kelestarian kemampanan ekosistem telekomunikasi dalam negara, maka kerajaan telah membuat keputusan pada 3 Mei yang lalu. Setelah kita capai 80% pelaksanaan 5G menggunakan DNB, kerajaan akan membenarkan peralihan kepada dui rangkaian. Sekarang ni single je. Betul. Tapi nanti bila sampai 80%, kita akan benarkan dia bercambah menjadi 2 dan akan ada satu rangkaian tambahan. Apa yang akan berlaku kalau katalah sekarang ni semua telco yang ada, dia akan bekerjasama dengan DNB untuk pelaksanaan rangkaian 5G melalui yang Single Wholesale Network ni, SWN. Bila sampai satu ketika nanti, mungkin sebahagian daripada telco-telco ni akan terus dengan DNB. Manakala sebahagian yang lain akan wujudkan satu entiti baru untuk mereka bina rangkaian 5G yang baru. Apakah kesan kepada rakyat? Dia janji dan syarat yang kerajaan tetapkan kepada telco-telco ni ialah kos dari segi harga borong 5G ni tidak boleh lebih mahal daripada apa yang disediakan oleh DNB sekarang. Ya, dalam 13 sen per gigabyte. Ini adalah harga borong, bukan harga runcit ya. Bila kita buka, kita guna phone ni, ini runcit punya. Bukan borong. Borong ni nanti ada syarikat-syarikat lain nak beli, dia nak jual. Ya. Jadi harga borong tu tak boleh lebih mahal daripada DNB. Dan walaupun kita guna mana-mana rangkaian pun tidak akan terjejas. Dia langganan kita, package kita, akses kita takkan terjejas. Okey, tapi benda tu mungkin membuatkan orang risau, kan? Orang lain dah dapat 5G ni. Dia tengok kawan ni, kawan punya handphone dah pergi 5G. Oh, dia belum. Dia tertinggal ke? Apa yang terjadi? Yang ni 5G ni salah satu perkara yang kalau kita tengok macam negara Korea Selatan. Sehingga hujung tahun 2022, dia ada satu telco namanya SK Telecom. Dia telah mencapai liputan sebanyak 97% kawasan berpenduduk di seluruh Korea Selatan. Tapi yang mengguna 5G setakat hujung tahun lepas baru 46-48% daripada penduduk. Jadi bukan, walaupun dah ada tapi tak semua beralih kepada 5G. Kenapa? Sebab kita perlukan peranti, setengah peranti boleh pakai 5G, setengah peranti belum. Jadi satu perkara yang pihak kementerian sedang teliti ialah kita perlu memberi satu kata dua kepada syarikat-syarikat telco ni. Mereka perlu menyediakan nanti peranti-peranti yang lebih murah untuk membolehkan, memudahkan rakyat. Sekiranya rakyat nak, ya, mana-mana yang nak untuk beralih menggunakan 5G, peranti itu taklah mahal. Itu yang penting. Okey, baik. Bila kita menyentuh tentang SWN dan juga duit rangkaian ini, YB, bagaimana mungkin daripada pihak kerajaan sendiri nak memastikan peralihan ini akan berjalan dengan teratur dan sempurna dan dia tidak akan memberi kesan ataupun sekurang-kurangnya kesan yang besar terhadap pengguna itu sendiri? Dia memang kalau kita nak tengok pelaksanaan mana-mana rangkaian ni, dia kata pengurusan projek itu sangat penting. Kita bawah kementerian ada Suruhanjaya Komunikasi Multimedia SKMM pernah menerima hadiah ataupun telah pernah memenangi tempat pertama di satu kiranya pertandingan antarabangsa di Switzerland kerana berjaya menguruskan projek pelaksanaan jendela, pelaksanaan projek jendela
dengan sangat-sangat baik. Jadi kita menggunakan model pelaksanaan projek jendela tu dan kita akan gunakan untuk pelaksanaan 5G. Kita dah wujudkan satu pasukan petugas, satu task force yang mana pengurusi bersamanya ialah Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Jadi dua-dua ni jadi co-chair dan kita panggil semua telco-telco ni. Kamu dah buat berapa? Kamu dah buat berapa? Ini negeri mana dapat berapa? Menara ni. Jadi dikiranya macam nak segera selesaikan. Dan mereka akan bermesyuarat setiap 2 minggu. So setiap 2 minggu kita akan tahu okey apa status dia, kenapa, apa masalah dia. Sebab kadang-kadang kalau kita arahkan saja belum tentu benda tu jalan. Betul. Jadi kita sama-sama dan selalu bermesyuarat tu. YB, saya nak sentuh sedikit. Adakah dengan pelaksanaan 5G ini ia mampu untuk merapatkan jurang antara jurang digital di bandar dan juga di luar bandar? Dia saya lihat usaha 5G secara tak langsung tempiasnya ialah pertama kita dah panggil semua syarikat telekomunikasi dan mereka telah membuktikan bahawa bila ada kemahuan di situ ada jalan. Bila kita boleh ada satu kata sepakat, berkatnya kepada rakyat. Jadi bila mereka telah menunjukkan kesediaan mereka untuk bersama melengkapkan pelaksanaan rangkaian 5G, saya boleh cakap pada mereka, tengok masalah 4G ni. Ramai yang masih mendambakan perkhidmatan yang baik. Kita bayar banyak, tapi kadang-kadang 1 bar, 2 bar. Jadi 3G lagi. Daripada bandar utama ni nak pergi ke Damansara Utama pun kadang-kadang line dia pun tak utama. Jadi saya dah bagi tahu kepada semua CEO telco-telco ni. Saya kata baguslah kita ada 5G. Rakyat masih nak 4G yang betul-betul boleh dimanfaatkan. Peralih, silakan. Tak apa. Tapi bila kita dah fokus kepada pelaksanaan 5G, kita nak bagi 5G ni capai sehingga 90 ke 100%, bagaimana dengan kualiti 4G itu sendiri? Adakah memang akan terus kekal begitu ataupun dia akan drop? Saya dah minta SKMM dan saya pernah sebut dalam Dewan Rakyat bahawa kita perlu ada sedikit perubahan kepada terma-terma. Kalau sebelum ni kita selalu sebut sebagai quality of service, kualiti perkhidmatan. Tapi saya nak ubah kepada satu konsep yang berbeza, iaitu quality of experience, kualiti pengalaman. Kualiti perkhidmatan tu maksudnya kalau kita tengok bila kita ambil package, kita sign kontrak tau dengan syarikat. Syarikat akan ada satu klausa, dia kata best effort. Maksudnya walaupun kamu tempah 100 Mbps, tapi best effort yang kami boleh bagi pada waktu itu ialah 20 Mbps. Itu yang dia kata. Tapi kita kata sekarang ni perkara tu kita kena tukarlah, ya. Sebab kalau kita bandingkan negara Malaysia dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, kita antara negara yang membayar paling tinggi untuk internet berbanding dengan negara-negara lain. Jadi saya kata you all dah untung banyak. Kalau kita tengok semangat Perdana Menteri dalam isu bernas contohnya. Okeylah, dalam bab ni bagi balik kepada pesawah, bagi balik kepada yang mengusahakan, bagi balik kepada rakyat. Saya sekarang ni minta semua telco-telco, look, you all dah, yalah, kalau kita tengok pendapatan dia pun tak pernah merudum, tak pernah drop kan. Jadi kita sekarang ni bantulah rakyat. Fokus kepada quality of experience, quality pengalaman. Kita selesaikan masalah drop call ni. Boleh dibuat. Sebenarnya boleh. Dan saya lihat sebab kita bincang 5G, mereka sedia datang berunding dan kita capai satu penyelesaian bersama, arahan daripada kerajaan dan mereka pun dah sedia bersama. Jadi saya kata, okey, why not kita selesaikan juga 4G. So, diorang pun yalah tak nak kena buat lah, menteri dah cakap kan. Jadi tak naklah jadi macam 4G dengan 3G dulu. Bila 4G orang 3G agak kurang kan. 4G ni penting sebab asas kepada 5G sebenarnya 4G. Asas kepadanya masih 4G. So sebab kalau kita nak tunggu capai 100% tu lambat. Jadi antara benda yang saya minta menjelang bulan Jun ini kita gunakan negeri Sarawak yang saya baru lawat untuk pastikan masalah internet di Sarawak ni
saya nak tengok diselesaikan segera. InsyaAllah. Itu komitmen saya kepada Premier. InsyaAllah. Pastinya peralihan itu juga bukan dalam keadaan yang segera, ya, YB? Ya. Okey. Kita di akhir perbincangan ini, mungkin YB nak kongsikan harapan YB berkenaan dengan usaha kerajaan yang dilihat sangat progres ketika ini untuk merealisasikan hala tuju 5G negara kita. Ya, kita kena tengok dalam 6 bulan ya sejak kerajaan perpaduan ini mentadbir, 3 bulan pertama tahun ini menunjukkan beberapa angka yang sangat positif. Inflasi rendah dalam 3.4-3.6%. Kita punya kadar pengangguran pun rendah. Ya. Kita punya pertumbuhan ekonomi sangat rancak, lebih daripada yang dijangkakan, mencecah melebihi 5.6%. Dan masa yang sama, usaha kerajaan untuk roll out, pastikan pelaksanaan 5G ini sampai 80% sebelum hujung tahun, menunjukkan satu trend yang positif. Kita dah hampir 60% sekarang. Jadi harapan saya, di samping keadaan ekonomi yang semakin baik, pelaburan yang masuk, ya, dan kedudukan untuk kebebasan media, sekarang ni kita berada di kedudukan yang paling tinggi dalam sejarah. Tangga ke-73 ya, dalam dipanggil Reporters Without Borders punya indeks kebebasan media. Tapi apa yang harapan saya, rakyat pertama, gunakanlah internet dengan baik. Satu, untuk terlibat dalam ekonomi digital. Belajar macam mana. Tapi yang penting juga elak daripada fitnah dan hati-hati scammer. Hati-hati scammer. Betul. Jangan mudah kita terpedaya, dapat maklumat, percaya bulat-bulat. Oh, ini daripada Bukit Aman ni. Tak. Cek dulu. Bayar keluar duit terus. Bayar keluar. Jangan. Jadi you all pun hati-hati. Kadang-kadang saya tengok menteri-menteri pun kadang-kadang ada juga yang hampir kena. Sehinggalah diorang cek. Jadi keadaan sekarang ni alhamdulillah semakin positif dan sentimennya positif, terutama pelabur dalam dan luar negara. Kita sedang melengkapkan isu prasarana infrastruktur. Harapan saya kita akan dapat memanfaatkan dengan positif. Jangan salah guna, jangan senang termakan dengan scammer. Baik, itu yang paling penting. Itu memang kena berhati-hati, cek mak ayah kita juga. Pantau penggunaan telefon orang tu. Pantau. Okey, jadi itulah dia update terkini mengenai dui rangkaian 5G, satu peralihan ke arah kemampanan bersama dengan YB Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital untuk hari ini. Tapi YB, sebelum berakhir, ini ada soalan daripada peminat-peminat YB. Trivia yang paling pantas tak sampai 2 minit. Kalau boleh nak mengenali YB Fahmi Fadzil. Mereka ingin tahu apa makanan kegemaran YB. Oh, lemak. Saya suka, kalau dekat kawasan saya, dekat Lembah Pantai, dia ada 2 yang favourite saya. Apa dia tu? Satu tu nama dia roti canai. Roti canai Pak Ali Tsunami. Kalau pergi dekat banjir ke apa? Dia banjir dan ada telur goyang. So, itu satu. Kedua, kalau datang ke Bazar Raya Pantai, ada some of the best cakoi in KL. Cakoi. Favorite tu. Datang. Okey, dua-dua kita cari, Haziq. Datang. Dua-dua petang ni juga. Petang juga datang. Warna kegemaran YB? Tapi you all banjir sendirilah. Malah baru nak cari. Okey, YB, warna kegemaran? Saya suka warna kelabu ni lah kot. Kelabu, pasukan bola sepak kegemaran. Saya suka, kalau saya kata Liverpool, nanti orang Man U marah. Saya kata orang Man U, nanti orang MU kat sebelah ni. Itulah kan, orang Liverpool marah. Saya kata Chelsea, nanti semua pun marah. Jadi saya kata saya suka JDT. Orang Lembah Pantai suka JDT. Okey. Mata pelajaran kegemaran. Saya suka sejarah. Sejarah Nerd sikit. Last movie yang YB tonton? Last movie yang saya tonton? Okey, saya tengok 2 filem. Satu, Anwar The Untold Story. Kedua, saya tengok Police Evo. Kita lagi kurang update dengan apa yang berlaku yang terkini. Jadi itulah dia YB Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital. Terima kasih banyak YB sebab sudi bersama kami hari ini dan update mengenai 5G. Jadi diharapkan agar kita pun dapat faham apa yang YB sampaikan dan ingat pantau penggunaan internet kita satu keluarga. InsyaAllah. Dan kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di Malaysia Hari Ini.
Okey, kita tengok tadi ramai yang tanya macam mana cara nak hantar gambar selfie senyum tu. Sebab kita cerita pasal orang Jepun upah orang untuk ajar senyum. Ni kita tunjuk kepada anda antara yang telah pun dihantar. Jom kita tengok. Daripada Veronica Rolil, tunjuk satu keluarga senyum. Ini senyumnya. Puan Nur Aziza hantar anak berpakaian baju raya. Senyum, terima kasih Puan Nur Aziza. Kemudian kita ada Puan Atika, baby dia. Alah manis senyum. Adik ramai lah Fahmi Zulkifli. Wah, seronoknya tengok rakyat Malaysia pandai senyum. Tak lupa lagi cara nak senyum. Ada lagi tak yang hantar? Ini dia Junid Abdullah dan juga tak nampak gambar anak yang awak Junid tu. Yang penting bapaknya senyum Hamimah manis. Yaakob pun ada hantarkan selfie. Terima kasih sangat-sangat kepada semua penonton kami yang respon di atas senyuman anda pagi ini. Cukup manis, teruskan senyuman anda itu. Ya, jangan henti senyum sebab senyum itu adalah satu sedekah ya, dan senyum itu juga membuatkan orang lain pun dapat tersenyum juga. Dapat kita punya aura senyuman tu. Jadi terima kasih kepada anda yang menonton kami hari ini senyum bersama kami di MSI. Besok jangan lupa topik berkenaan dengan kesihatan, sawan atau epilepsi. Kita akan bincangkan daripada pelbagai sudut bersama dengan rakan setugas kami yang lain. Ya, jadi terima kasih semua yang menonton kami hari ini. Saya Haziq Usni. Saya Hazrina Kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.